pada hari ini pihak MSO membuat sidang media adalah untuk satu isu penting yang telah sekian lama diwar-warkan, yang mana terdapat satu mangsa daripada mangsa lelaki daripada Keningau yang telah diperdaya dan telah diculik, di mana keluarga mereka telah diugut, yang sekarang berada di Kamboja. Mengikut fakta kes saya cerita sikit. Mangsa adalah seorang lelaki berbangsa Murut yang berasal daripada Keningau, yang mana sebelum ni dia ni berusia 25 tahun. Dia telah dipengaruhi oleh dua sahabat dia ni, yang mana sahabat ini telah datang ke Sabah menunjukkan sedikit kemewahan. Jadi dia telah dipujuk dan dijanjikan satu pekerjaan sebagai tukang masak untuk bekerja di Singapura dengan gaji USD 2,500. Jadi mangsa ini telah terbanglah ke Singapura pada 6 hari bulan yang lepas bersama dengan dua rakan lelaki dia dan rakan lelaki dia pun kita percaya adalah daripada Sabah juga. Selepas 6 hari bulan ni, keluarga cuba keluarga dapat berhubung, iaitu isteri mangsa telah berhubung. Dia telah memaklumkan bahawa dia telah diculik dan telah dihantar ke Kamboja. Melalui panggilan telefon dan iPhone yang dipakai itu, ni lokasi dia lah. Okay, kita dapat lokasi dia ni. Dia berada di Kamboja sekarang. Dan dia telah memaklumkan kepada isteri yang bahawa dia telah tidak tidur, telah diseksa, dan telah diminta dia telah diprasugutlah dengan nilai 7,000 US. Okey, cara dia adalah untuk kononnya untuk membayar kontrak yang dia pergi sana tu lah, perbelanjaan daripada sindiket ni lah, 7,000 dengan bayaran melalui transfer akaunnya terus kepada mangsa. Itu adalah yang berlaku setakat ini, yang mana pihak keluarga ni dapat tahu pada 23 hari bulan. Daripada 6 hari bulan tu dapat tahu 23 hari bulan. Confirm betul-betul pada 24 hari bulan malam. 24 hari bulan malam baru dapat berhubung sekali lagi. Confirm dia telah berada di Kamboja lah. Dan sindiket itu telah meminta mangsa untuk menghubungi keluarga untuk meminta wang pampasan, ataupun sekiranya tidak dibayar, dia diugut untuk diseksa dan dijual kepada ejen lain, sindiket lain. Jadi yang paling murah ni yang 7,000, tapi kita percaya sekiranya bayaran dibuat, dia akan dijual dan terus dijual. Okey. Pada 25 hari bulan, keluarga mangsa telah hadir ke IPD Keningau untuk membuat laporan polis. Laporan polis telah dibuat. Ini laporan polis yang keluarga telah buat, dan statement pun telah diambil. Okey. Jadi pihak MSO menerima aduan ini kemarin petang. Keluarga mangsa telah hadir dan kita telah teliti. Setelah semua prosedur yang telah dibuat, pihak MSO telah mengambil kes ini untuk masyarakat Sabah supaya tahu jangan lagi terpedaya dengan pujukan-pujukan inilah. Dan yang lebih mengecewakan, dua rakan itu adalah daripada Sabah. Kita tidak tahu sama ada dia ada di mangsa ataupun dalang. Tapi daripada maklumat yang saya terima, dua orang rakan ini yang memujuk dia pergi sana sebab dia cakap dia telah bekerja di sana. Dia bekerja di sana. Dua orang rakan mangsa ni memang bekerja di sana, balik pergi sini memujuk orang sini untuk pergi ke sana. Itu daripada maklumat yang kita dapatlah. Jadi macam mana anak mereka ni boleh terpujuk? Sebab dua rakan bangsa itu menunjukkan kemewahan, berbelanja sana sini lah, tunjuk dia tebal-tebal. Jadi pujuk dia kerja pergi Singapura. Selepas sampai Singapura, anak dia pun tidak tahu pergi mana. Sampai masa berhubung pun anak dia pun tidak confirm dia di mana. Berarti dia ada 3 kali penerbangan. 3 kali penerbangan, ada naik motor, ada naik kereta. Nanti tuan-tuan boleh berhubung dengan keluarga mangsa untuk cerita detail ya. Tapi selepas sampai itu, daripada maklumat saya dapat, mangsa ni telah dibawa menaiki motor kan, motor, naik kereta ke lorong tikus lah. Tahu-tahu saya berada di Kamboja. Okey. Jadi tujuan MSO buat sidang media, kita ada 4 misi di sini. Misi yang pertama ni adalah kita merayu kepada pihak kerajaan Malaysia
kerajaan Sabah, terutamanya kerajaan Malaysia, terutamanya Wisma Putra, untuk memaklumkan kedutaan Malaysia di Kemboja. Sebab mangsa sekarang masih berada di Kemboja, jadi kita rasa masih dalam keadaan yang belum kritikal lah. Selagi dia belum sampai Myanmar, selagi kawasan Kemboja sempadan, kita masih ada peluang. Di mana setakat ini kerajaan Kemboja pun membantu untuk menangani kes penyeludupan manusia ni. Jadi kita minta Wisma Putra memaklumkan kepada kedutaan Malaysia di Kemboja, berhubung dengan kerajaan Kemboja agar misi menyelamat dapat dilaksanakan seberapa segera yang boleh lah untuk mangsa, sebab dia masih berada di dalam kem tahanan di Kemboja. Selain itu, pihak MHO juga akan maksudnya kita akan berkoordinasi dengan semua agensi-agensi kerajaan yang ada, terutama daripada Malaysia, dan juga kita akan menghubungi pihak MHO, akan cuba berhubung dengan kedutaan Malaysia di Kemboja agar misi penyelamat akan dapat dilaksanakan melalui ketua tim penyelamat MHO, saudara Azrul Syafiq. Dia akan mengetua misi ini. Jadi selepas ini, kes ini kita akan serahkan kepada HQ agar saudara Syafiq boleh melakukan sesuatu. Seperti mana yang kita maklum, kebiasaannya kerjasama daripada semua agensi, terutamanya daripada agensi kerajaan dan juga NGO yang berada di sana, agar dapat misi penyelamat itu dapat dilaksanakan. Biasanya kerajaan Kemboja pun membantulah. Kalau dia masih berada di Kemboja, biasanya kerajaan melalui polis Kemboja pun membantu pihak MHO untuk menangani isu-isu begini. Jadi kita harap suara ini dapat didengar oleh pihak kerajaan agar misi penyelamat itu dapat dilaksanakan seberapa pantas yang boleh. Jadi saya ingatkan satu kepada rakyat Sabah lah, ini sangat menyedihkan lah. Okey, bukan ditipu melalui telefon lah, bukan ditipu melalui scam lah, kena panggil kan, ditawarkan kerja. Ini daripada Sabah sendiri, betul? Rakan dia sendiri yang panggil. Okey, rakan dia sendiri yang panggil, memujuk mangsa ni bawa pergi sana. Jadi kita minta keluarga-keluarga yang berada di Sabah ni beringat-ingatlah. Banyak sudah kita viralkan kes ini. Jadi ini modus operandi, antara modus operandi yang melakukan, orang di sana datang di sini untuk memujuk orang di sini pergi sana menggunakan orang tempatan. Okey, itu yang kes ini berbeza dengan kes yang lepas, yang mana dia ikut warga asing. Yang ini warga Sabah yang bawa. Okey, jadi kes ini telah dibuat laporan. Kita harap pihak berkuasa akan melakukan siasatan. Sekiranya terbukti ada dalang-dalang sini, kita minta tangkapan dan pendakwa dilakukan dengan segera untuk mengelakkan lebih ramai daripada rakyat Sabah yang terpedaya dan terperangkap. Okey, seterusnya saya serahkan kepada isteri mangsa. Dia boleh ceritakan sebab dia yang berhubung terus dengan suami dia lebih kurang pada 23 dan 24 hari bulan lah. Jadi Puan boleh ceritakan macam mana keadaan suami Puan masa tu lah, masa dia berhubung. Dia dikurung dalam kotak dia, dan saya cuba mau minta location dia supaya saya boleh melapor polis. Dia kata dia di bangunan yang hadapan tingkat 7, bilik paling kiri ujung. Dan saya suruh dia cuba bekerja di sana supaya senang selamatkan dia keluar. Dan last call dia bagi signal ada orang naik ke atas dia, off call saja. Terus itu yang saya tahu tempat dia sekarang, yang sahabat dia ni main tikam belakang. Jadi apa yang kami buat, dorang tahu di sana. Yang itu saja yang saya tahu, yang last kemarin. Nanti boleh tengok dia ada rakaman video call. Ya. Ada video call. Sekarang saya ada sedikit tambahan sebagai mama dia. Sebab yang saya tahu ni kan, dia ada orang sedang jaga dorang di quarters. Lepas tu yang dia punya WhatsApp tu kan, sedang ada orang diperhatikan kan. Lepas tu apa yang dia cakapkan, di sana dorang ada orang tengok.
Jadi kadang-kadang adalah dia, kadang-kadang bukan dia. Jadi kami pun tidak tahu apa yang kami boleh cerita dalam WhatsApp itu. Kadang-kadang dia bilang, saya tunggu saja nih duit untuk bagi saya balik. Kamu hantar duit, saya boleh balik sudah. Kalau tidak saya akan kena hantar ke Myanmar, dia bilang. Jadi yang kami tahu, kami tidak dapat ada begitu banyak duit lah untuk selamat dia. Iya. So hanya kami boleh buat lapor polis dan minta bantuan Metro untuk selamatkan dia saja. Dan ada kadang-kadang video call kan, dia boleh kasih nampak di cermin, bilang dia belum kena pukul, belum ada apa-apa bekas yang kena seksa lah. Tapi mata dia kan pada yang kiri-kiri ataupun kanan-kanan kasih tahu bilang maksud ada orang sedang perhatian dia. Itu saja. Wakil daripada ini isteri, mentua dia ni makcik kepada mangsa lah. Yang paling ujung. Kami harap government boleh laksanakan keselamatan dia supaya dia boleh cepat awal dia balik lah. Duit tebusan ni tidak dapat dibayar sebab keluarga tidak memiliki wang. Jadi dia bagi tahu perlukan masa juga untuk jual tanah kah. Orang Keningau ni kebanyakan bukan ada geran pun, LA mau jual pun susah. Okey, jadi keluarga mangsa memang tidak mampu untuk membayar. Sebab kalau mampu sekalipun mungkin akan dijual kepada ejen. Dia dijual kepada ejen A, minta. Selepas dibayar dijual pada sindiket B. Sindiket tu minta tebusan. Lepas tu dijual pada sindiket C. Sebab sana ni berangkai. Last sekali mungkin kita tidak tahu, mungkin dipaksa bekerja sebagai scammer ataupun organ dijual lah. Kebiasaannya yang kita dapat maklumat organ dijual lah. Jadi daripada maklumat yang kami dapat pun, yang kita ambil kes, sepanjang kes yang kita bawa balik, kebanyakan Semenanjung tidak pernah lagi orang yang membayar ni dihantar balik. Bila dibayar, kebiasaannya dijual kepada sindiket lain dan sindiket itu pun memerasukan lagi. Jadi jalan dia adalah melalui G2G lah. Kita minta, sebab dia masih berada di Kemboja, kita harap kes ini dapat diberi tekanan kepada kerajaan Kemboja melalui Kedutaan Malaysia di Kemboja supaya melaksanakan misi menyelamat seberapa segera yang boleh sebelum mangsa ini dipindahkan ke Myanmar ataupun ke lebih dalam ke sindiket yang lebih lain. Baik, kita buka soalan kepada rakan-rakan media sekiranya ada soalan kepada keluarga. Kan, tanya sikit. Normally macam masa di Cambodia kan, selalunya berapa lama before they Transit. kena transit maybe to Myanmar? Okey. Daripada operasi yang kita buat, dia ada 3 stage. Stage yang pertama dipanggil stage transit. Bila dia diambil, dia ditransitkan satu tempat. Masa di transit ini, kebiasaannya mangsa-mangsa ini dia tidak diseksa lah. Dia bilang, kamu stay sini dulu, diberi satu rumah yang besar, bagi makan bagus-bagus, pujuk transit, sementara tunggu majikan datang pergi ambil. Contoh begitulah. Selepas diambil ke camp, stage yang kedua dipanggil stage camp tahanan. Camp tahanan ni adalah camp di mana dia mangsa ni akan diseksa ataupun ditekan untuk diminta wang tebusan. Jadi kebiasaannya ni, camp inilah stage 2 ni lah yang paling susah untuk diselamatkan. Sebab camp ini dia hantar location, dia hantar tempat. Kita tahu tempat tu di mana tapi tidak dapat masuk. Jadi stage kedua ni dipanggil camp tahanan, ini yang kita panggil camp tahanan lah. Kami panggil camp tahanan. Dia dikawal ketat oleh anggota-anggota bersenjata. Jadi tidak ada jalan. Jadi berapa lama dia berada di sini adalah bergantung kepada rundingan. Sebab bila mangsa berhubung dengan keluarga masa ini, dia akan dikawal ketat oleh ahli sindiket. Jadi selagi keluarga mangsa mau berunding, dia minta bayar, dan sindiket mungkin rasa keluarga mampu bayar, lagi teruk lagi kena, lagi lama dia berada disimpan di sana. Contohnya
bagi tempoh 3 hari untuk jual ni. Okey, dapat sikit-sikit ambil, lagi lama dia disimpan di dalam. Sekiranya ahli keluarga tidak dapat mampu membayar, apa yang ahli sedikit buat, dia akan pindahkan ke stage 3. Biasanya stage 3 ni kita panggil tempat kerja. Masa di tempat kerja, biasanya kerja-kerja di sini ni adalah scam lah. Banyak yang tipu orang lah, scam, jadi scammer. Jadi kawalan di stage 3 ni lebih longgar. Bila dia lebih longgar, setiap ahli yang bekerja ni diorang diberikan akses telefon, Facebook, internet, laptop, semua dibagi untuk tipu orang. Masa ni lah kebiasaannya ahli keluarga ni yang mangsa ni berhubung dengan keluarga memaklumkan, sebab masa itu dia sudah tidak dikawal sedia. Kalau sekarang ni yang dia dipegang telefon ni mungkin sindiket sebelah. Jadi biasanya ni lagi cepat dia dikeluarkan lagi bagus. Jadi sebab kita kadang-kadang kita buat sidang untuk memaklumkan keluarga tidak mahu bayar. Sebab sindiket pun kita percaya ada dalang di sini. Dia tengok kita punya press, dia tengok keluarga tidak mampu, pindah teruslah, suruh kerja, paksa kerja. Jadi bila dipaksa kerja tidak mampu lagi untuk menipu atau menghasilkan, barulah kemungkinannya stage yang terakhir organ lah. Tadi sepatutnya dia sudah sampai di Singapura kan? Yes. And then dari Singapura dia pergi Itu okay, dia punya first flight dia macam ni. Masa dia gerak tu, dia tidak dimaklumkan di mana, dia tidak maklumkan pada keluarga. Dia cuma cakap dia pergi ke Singapura. Tapi selepas 6 hari bulan tu, diorang berhubung, kamu berhubung masih berdapatkan. Apa dia punya cerita dia punya perjalanan tu? Dia bilang dia sampai sudah, tapi masalahnya dia tidak kasih tahu kami bilang dia sampai di mana, location di mana, tempat kerja di mana. Dia tidak akan kasih tahu kami. Lepas tu yang 22 hari bulan ni dia betul-betul sampai di Kamboja sudah kan. Dia ada musim dia video call tu, baru dia kasih tahu kami dia kena kurung di Kamboja. Lepas tu yang tempat dia kurung tu kan, mula-mula dia sendiri pun tidak tahu itu. Hanya kami nampak itu location, baru kami tahu dia berada di Kamboja. yang kawan dia 2 orang tu, masa mula-mula dia tawarkan apa dengan, sebab kami mungkinlah, tidak pastilah, disyakan musim tahun baru Cina dorang balik, dorang berjumpa. Lepas tu kena kasih nampak dia kemewahan dia yang ada. Jadi dia bilang bawalah, bilang sama-sama lah kita pergi kerja begitu, mungkinlah. Habis dia tidak pernah bercerita sama kami. Lagipun dia pun sedang berkasta bini dia bilang dia kata ada kerja di Singapura begitu. Jadi kami rasa Singapura tu ada saudara kan, boleh selamat sikit lah. Jadi saya bilang bila kau sampai Singapura, kau telefon saudara untuk kasih tahu bilang dia berada di sini begitu. Tapi kami tunggu, dia tidak kasih tahu. Jadi bila kami suruh saudara kami pergi cari dia, tiada apa-apa maklumat yang boleh dapat dia di sana. so, maksudnya dia yang sendiri hubungi kamu lah yang masa dia sudah di Kamboja tu. Itu dia hubungi, tapi dia tidak boleh kasih tahu apa-apa. Sebab bila kami tanya kata-kata yang penting tu kan, dia stop. Dia tidak akan kasih tahu kami dia di mana ataupun dia sama siapa, dia tidak akan kasih tahu. Tapi mata dia balik-balik ada begini, gini. Ada rekamannya, aku nampak rekamannya tu. Dia punya mata ni, dia bagi signal yang depan dia ada orang. Ada orang monitor dia. Ya, ada orang monitor dia. Jadi orang siapa yang bawa sama tempat yang di mana, dia tidak akan kasih tahu. Siapa tu 2 kawan dia tu? Kamu kenal tak? Kami tidak boleh terlampau kasih tahu nama sebab kami tidak bukti. Kami hanya dengar dengan mulut begitu, tapi kami tidak ada rakaman, tiada black and white bilang dia bawa. Tapi kamu kenal lah 2 orang. Kami kenal. Kawan sekolah Satu sekolah kah? Ya, sekolah. Satu sekolah, satu kampung juga.
Ya, Dorang ni sejak bila lagi dorang tenda di kampung? Lama sudah. lama sudah. Tapi bila tahun baru Cina, habis kami lepas tahun baru Cina juga. Jadi ada buka open house, dia datang. Jadi bila datang ada show lah kami dia dengan saya ada rumah. Bukan yang rumah kecil, banglo. Dia buat banglo dalam kebun. Yang kebun tanah dia sendiri. Ada kereta mewah. Ada emas semua. Dibilang tidak lama tuh, 1 tahun saja. Pernah dia kasih tahu kami, tapi kami bilang jangan bodoh. Tapi dia bilang tidak, ini kali dia kasih tahu bilang kerja di Singapura, tukang masak. Tukang masak mungkin lah boleh kan, habis Singapura kan ke tempat yang ketat. Jadi kami pun rasa begitu sajalah untuk kasih limpas dia pergi kerja di sana. Tapi betul-betul ada sampai Singapura kan tidak, kami tidak tahu. Yang konon dia punya rumah ni di mana, di Singapura kah ataupun di mana kah? Yang dia tunjuk kononnya gambar. Yang kebun tu ada banglo. Rumah dalam Yang kebun. kebun banglo kami tidak tahu di mana, tapi kami tahu sejak dia ada rumah begitu. So kira you tidak tahu whether yang kawan ni actually bawa dia anak tu sana memang sengaja atau dia pun adalah Target. Kami tidak boleh kasih tahu bilang betul-betul sebab kami orang ketiga. Kami hanya dengar saja. Tapi kalau bukti kami tiada. So yang ini dua rakan ni contohnya kan rakan ni dari sekolah lagi you kenal. Ya, dari sekolah so, lagi. you know the family? Memang tahulah, tapi hanya You approach the family, the friend's family and try to get more. sebab polis ada kasih tahu kami, kalau bila kami tiada bukti, kami tidak boleh tunjukkan. Nanti kami kena sue balik. Tapi mungkin orang pun ada masalah yang sama ataupun I mean, like, you know, like just cerita begitu. Kamu tidak pernah approach family dorang. Ya, kami tidak boleh sebut juga. Did you ada jumpa family? Terus terang kami kasih tahu bilang kami tidak boleh sebutlah. Sebab kami tiada bukti, nanti kena sue balik. Saya bilang saya tiada bawa. Sebab orang yang bawa dia di kan, saya pernah telepon dia. Lepas tu dia jawab saya, bukan saya. Saya tiada di sana, saya di tempat lain. Itulah yang bukti saya tidak boleh kasih tahu bilang apa-apa berita dari dorang. Maksudnya dia tidak di sana, dia tidak dengan Ya. Dia Habis orang yang bawa dia tu kan, betul-betul kami dapat telefon dia. Lepas tu yang saya tahu, dia jawab saya tiada, kau dengar dari mana saya bawa dia. dia nafikan lah. Ada dia nafi atau memang tidak tahu lah. Either one lah. Ada somebody talk about. Macam mana pun kami tahu orang itu siapa yang bawa, tapi masalahnya kami tiada bukti. So dia bijak juga dia ni. Dia bila dia bawa orang, dia beritahu don't tell your family. Jangan stop kita ni. Dia akan buat lah untuk mengelakkan mungkin daripada dia dikaitkan. Tapi daripada maklumat dari keluarga ni yang buat laporan ni, yang 2 orang kawan dia punya keluarga tu tidak buat laporan. Tidak. Tiada. Lagipun ada satu, dia tidak bagi kami buat dia suruh kami jangan buat laporan. Sebab itu orang yang bawa dia telefon family dia bilang yang kami punya laki dia tu kan, dia kasih tahu bilang dia kasih tahu itu manager di sana bilang kami sini ada orang lapor polis. Ini istri dia kan? Ya, istri dia. Selama kahwin? 2 tahun. Ya, Selama berkahwin ni dia pernah kerja di luar kah? tidak pernah. Dari kecil sampai dewasa tidak pernah keluar negeri negara. Kerja di Keningau Iya. segala. Dia kerja apa sebenarnya? Dia ikut kerja sendiri, kebun. Ada anak so. Dia bukan tukang masak ke apakah, memang tidak ada basic untuk Masak. jadi tukang Dia masak. memang pandai masak. Ya, pandai. Dia hanya macam mungkin dia mau tukar bidang yang lain lah. Iya. Tapi kami pun sokong jugalah dia pergi cari kerja yang lebih mahir sama dia. Sorry, kamu ada anak sudah kah sama dia? Ada satu lelaki. Berapa umur? 3 bulan.
mungkin dia mau kerja di luar nih mungkin sebab mau tambah pendapatan lah. Ya betul. Siapa yang suruh kamu jangan lapor dengan polis? Pihak kawan dia. Kawan dia lah. Dia kasih tahu kami punya mangsa nih, bilang suruh kami punya keluarga jangan lapor polis. Sebab bila kami sini ada apa-apa kan, dia bilang dia sana kena ada berapa orang begitu pergi soalan begitu bang. Jadi bila dia video call dia kasih tahu begitu. Tapi bila dia main chat, dia tanya, saya ada tiket flight sudah. Bila kamu kasih duit? Jadi boleh kami tahu orang yang berlainan untuk kontrol telepon dia. Tadi pertama kali call bila? So dari 6 hari bulan dia fly kan sampai sekarang kan yang musim 22 kan kamu dapat call? ya Pertama kali 22 baru confirm. baru confirm. Yang dia tidak ada di di Singapura. Singapura. Oke. Selepas tu yang betul-betul 22, 23 malam tu. Betul lah confirm dong dapat cek dia bukan berada di Singapura. Dia sendiri pun tidak tahu dia di mana. Lepas tu baru keluarga 24 hari bulan, keluarga pergi buat laporan polis di PD Keningau. So dari 6 hari bulan sampai 22 hari Dapat bulan tiada dapat ada berhubung, cuma bila keluarga syak dia ni betul atau tidak di Singapura, dia tidak dapat membuktikan bahawa dia di Singapura. Jadi Dalam- masih terumbang ambing, masih boleh berhubung. Sepanjang tu ada ulah berhubung. Ada. Ya. Dalam 6 hari bulan sampai 22 hari bulan tu kan, dia ada chat bilang dia gambar ada makanan. Dia punya makanan pekerja tu kan sedap juga itu. Dengan bilang dia ada kerja angkat-angkat barang begitu. Tapi bila 20 lebih hari bulan dia bilang bos dia tukar dia pergi bahagian komputer. Dia pandai komputer tu. Musim itu dia tidak pandai. Sebab itulah dia kena marah. Kena tidak kasih tidur, tidak kasih makan sebab dia tidak mahir bidang itu. Jadi itu musim dia minta tolong kami kasih selamat dia. Macam dia pinjam duit begitu mau tolong dia balik lah. Start video call bila? Macam sentiasa pun ada video call juga, tapi dalam ada singkat masa. Dia misalnya setiap hari jam 10. Jam 10 pagi dan jam 11 malam. Itu 2 masa saja. Background dia punya apa, Tidak nampak mereka. Ya. Bilik kah? Nampak muka saja begini. Iya. Jadi mata dia macam tengok kiri kanan gitu, macam takut. Itu musim tiada. Saya rasa mangsa pun rasa dia tidak kena perhatian. Sebab kan saya rasa lah yang dia lepas video call ke apakah baru itu orang datang. Jadi kedua tiga kali begitu kan baru dia apapun dia tidak cakap. Waktu kamu nampak dia keadaannya macam mana? Macam dia kena pukul ke, mungkin ada lebam-lebam ke apa-apa. Tiada. Ada. Tapi dia kena kurung dalam satu bilik. Ini dia yang cakap. Yang kami nampak di video call. Kamu ada rakaman tu kan? Ada Boleh gambar. tunjuk rakaman semua. Tengok ni dia punya keadaan masa dia buat video, diorang punya BC. Dia dah kasih nampak begini dengan Sorry. oh sorry. Ya, bilang saja.
Ah. Dia kena kasih nampak begini, lepas tu dia ada show tuh mata dia tuh. Anak kamu yang keberapa nih? Pertama, sulung. Berapa adik-beradik dia? 4 orang. Dia nggak kasih nampak dia punya tempat yang di luar. Boleh playback. Habis boleh. Aku foto. So far dia punya video call belum lagi nampak yang dia terdesak kan menangis-nangis kan. Dia lah. Masa ini belum ada dapat yang dia kena pukul apa, belum ada lah. Tapi dia ada pernah kasih tahu bilang di dalam sana banyak orang kena karet sebab keluarga dia lapor polis. Kena karet. Ya, kena karet. Tidak jualan. Hah? Pakai karet. Ya, betul. Tapi so far dia setakat ini dia tidak kena suruh tidur. Ya, sebab dia tiada anu kan macam belum ada buat kerja lah. Jadi dia anu lah kena bilang tidak kena kasih makan. Yang mula-mula di komputer sana dia tidak kena kasih tidur, tidak kena kasih makan sebab dia tidak pandai. Yang last call dia ada apa yang dia cakap? Yang last call yang saya show kasih kamu nampak tadi itu sebab video call kan kami tidak dapat rekam suara, jadi yang macam dia kasih tahu lah bilang dia di sini mau tunggu kena kasih beli tiket flight, lepas tu mau tunggu bayar baru mau balik begitu. Dia sedang tunggu tuh harapan mungkin begitulah, tapi kami tidak dapat apa-apa lah. Tadi kamu jawab kamu tidak dapat apa, maksudnya kamu macam mana, keluarga kamu susah kah? Memang kami punya keluarga tidak begitu banyak duit lah. Habis dia minta bukan 7.000 RM, bukan ringgit Malaysia. Dia minta USD. 30.000. Kami hidup sendiri pun susah. Dapat kasih biara begitu besar punya anak pun susah. Bagaimana mau cari begitu banyak duit? Kita buat apa lah yang baik? Kerja sebagai kerani suri rumah. Istri suruh rumah lah. Ya. Kita kerani. Jadi ngawur. Ya. Anak lagi 3 bulan baru lahir. Anak laki atau perempuan? Laki. So memang tidak pernah bincang dengan isteri lah mengenai yang dia kena offer kerja apa semua, dia tidak pernah bincang langsung kan dengan kamu? Ataupun dia nak tanya pendapat ke? Ada. Dia bilang dia dapat jawatan kosong di Singapura. Okey. Lagipun saya rasa ada si cousin di sana, jadi saya sokong saja dia pergi sana kerja. Lepas tu, ya itu saja dia yang bincang. So memang kamu tidak ada macam syak apa-apa lah, macam rasa lain ke? Tidak. Ya. Itu antara teknik terbaru lagi. Ada sekarang teknik terbaru orang ni, diorang tawarkan satu kerja
pergi Eropah, kerja di Europe. Tiket dia beli. Sampai sana dia bilang kena interview dalam atau training 2-3 hari. Lepas sampai sana kena interview lah. Bila kena interview, okey kau lulus, so kau kena balik pergi Malaysia dulu, sementara tunggu visa kita proses. Contoh dia lah. Jadi dia pun dibelikan tiket balik ke Malaysia, tapi transit di Bangkok. Itu antara modus terbaru dia yang kita dapat kesan lah. Ada kes di Semenanjung, dia ditawarkan kerja di silap saya tidak masa tu di Paris kan, tapi dia kena training dulu. Jadi siapa tidak mau pergi, dia beri tiket dan penerbangan kan, betul-betul pergi Paris. Sampai di Paris dia bilang dia kena interview apa semua lah, macam kerja betul-betul. Okey, selepas 2-3 hari, okey kau diterima kerja. Jadi sekarang kami hantar kau balik dulu, sementara tunggu proses visa kerja tu selesai, work permit. Jadi kita tidak dapat beli direct flight, kena transit di Bangkok. Transit di Bangkok, sanalah kebiasaannya di Bangkok lalu buat kerja ni. Terus ambil, kasih pengsan dalam kereta, suntik, ikut jalan tikus, sedar-sedar, damar. Bagi kes mangsa kita tidak tahu dia mendarat di Singapura, mungkin as far as we know dia memang tahu Ya, di Thailand direct. buat masa ni yang keluarga tahu, bangsa dia ni, dia cakap pergi Singapura. Tapi kita tidak tahu dia punya flight tu sampai Singapura ataupun mungkin transit tempat-tempat lain dulu. Sebab dia punya husband tidak bercerita. Saya rasa husband ini masa kena angkat tu sudah kena pegang lah. Dia sudah kena pegang. Lah salah kali mungkin dia tidak dapat tahan sudah, ataupun dia gagal kerja untuk scam orang, tiada ada profit. Biasanya dia begini, bila sini kita ambil, dia akan suruh kerja dulu. Dia suruh kerja. Bila pekerja ni tidak dapat tipu orang, mungkin gagal untuk dapatkan income, dia akan diugut untuk dijual ke sindiket lain. Dia akan dijual pada sindiket B. Sebelum dia dijual tu biasanya dia minta keluarga duit dulu lah. Bila keluarga dah bayar duit, dia akan jual pada sindiket lain pula. Sebab dia jual pun dia dapat duit. Jadi sindiket lain pula yang akan berhubungan family untuk dapat tebusan. Jadi kalau saya tengok kes ni pun dorang dapat apa yang dimaklumkan daripada suami pun dia tidak beritahu sama ada sampai Singapura ataupun lain. Tapi daripada pengalaman kami, kebiasaannya ni mungkin dia telah dijanjikan tapi dia ikut kawan, dan kebetulan pula mangsa ni tidak pernah keluar. PKL pun tidak pernah kan? Ya, tidak. Ya, tidak pernah keluar daripada Sabah. Jadi senanglah, dia adalah sasaran yang mudah lah. Boleh tahu isteri umur berapa? 21. Ibu? 43. Apa dia cakap sebelum yang terakhir dia cakap sebelum dia jalan? Ada dia pesan apa-apa sama muka apa? Tidak. Dia jalan-jalan gitu saja, ataupun dia bilang nanti tunggu saya balik gitu, dia dah juga. Oh ya, itu adalah Apa dia bilang? dia Yang bilang kamu ingat? tunggu, sebab dia bilang dia punya kontrak 1 tahun. Jadi dia bilang lepas 1 tahun saya akan balik. Itu saja. Tunggu saya balik. Itulah. Tidak hantar pergi airport, tidak. Tidak. Jadi Habisnya kan tahun baru Cina tuh kan ada banyak yang pulang di tempat kerja tuh, jadi dia ikut tuh kereta turun ke Ya. pergi airport. Dia pergi sendiri lah. Ya. Kita dengan dah tahu, dua kawan tu dah tahu. Tidak tahu lah yang Silang. yang kami tahu dia ikut kawan yang hantar dia pergi airport. Kawan yang lain lah, bukan yang itu dua. ngam-ngam kawan itu lagi kira. Ya. Gambar. Yang itu dua kawan dia masih di Keningau lah, tidak tahu sama. Kami tidak tanya itu musim. Tutup. Itu macam mana boleh tahu location tu? Sebab bini dia ada dia punya location. Jadi bila laki dia jalan dia tahu. Bahaya ni. So isteri tahu ni barang ni. Find location. Mungkin boleh apa lah. Dia mau nak show itu. Pegang saya. Polis pun juga. Polis tetap
Ini yang bagi police report.